Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan langit sudah menjadi cerah. Disangkakan Muhyiddin sudah boleh gembira selepas kemarin diberitakan bahawa Muhyiddin telah dibebaskan atas beberapa pertuduhan di mahkamah oleh mahkamah. Namun demikian, rupa-rupanya ini yang ramai tak tahu beberapa jam selepas Muhyiddin dilepaskan daripada pertuduhan menerima rasuah di mahkamah, ini pula yang berlaku. Muhyiddin jangan syok sangat, ada dua lagi kes belum selesai, kata Lokman Adam di dalam komen beliau di Facebook baru-baru ini. Menurut Lokman Adam, Din jangan syok sangat, hang lepas 4 pertuduhan. Nasib kamu baik sebab Perdana Menteri yang ke-10 tak campur urusan badan kehakiman macam apa yang kamu dan Mahathir lakukan bila ada kuasa, kata Lokman Adam menulis di dalam Twitter beliau. Tapi jangan lupa ada 2 kes belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh pun, termasuk kes menantu kamu, kata Datuk Lokman Adam. So, jangan berkepak sangatlah pada yang tak mengikuti. Muhyiddin ada 6 kes mahkamah, 4 kes salah guna kuasa, yang ini dia menang di mahkamah tinggi. Tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Tapi dia ada 2 kes rasuah, 195 juta. Kes ini masih berjalannya, kata Datuk Lokman Adam. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin masih berdepan 2 lagi pertuduhan di mahkamah yang belum selesai. Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam mengingatkan agar pengerusi Perikatan Nasional PN itu tidak bergembira terlalu awal biarpun terlepas dari 4 pertuduhan meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta. Beliau menyifatkan nasib Muhyiddin baik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri badan urusan kehakiman seperti yang dilakukan ahli Parlimen Pagoh itu ketika berkuasa dahulu, menurut Lokman Adam. Din jangan syok sangat, hang lepas 4 pertuduhan. Nasib kamu baik sebab Perdana Menteri ke-10 tak campur urusan badan kehakiman macam apa yang kamu dan Mahathir lakukan bila ada kuasa, kata Lokman Adam. Tapi jangan lupa, ada 2 kes belum selesai dan banyak lagi yang belum dituduh, termasuk kes menantu kamu, tambah Lokman lagi. So, jangan berkepak sangatlah. Pada yang tak mengikuti, Muhyiddin ada 6 kes mahkamah. 4 kes salah guna kuasa yang dia menang di mahkamah tinggi, tapi pendakwa raya boleh buat rayuan. Tapi dia ada 2 kes rasuah, RM195 juta. Kes ini masih berjalannya, Ciap Lokman di laman X. Terdahulu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan salah guna kuasa dengan menggunakan kedudukannya untuk meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Muhyiddin mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Ini berikutan didakwanya tiada satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin, 75 tahun ketika menjadi Perdana Menteri ke-8, didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Niptris Sdn Bhd dan Mahfor Sdn Bhd serta Datuk Azman Yusof bagi Bersatu. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM195 juta dari Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dan juga berita yang menarik selepas PRN selesai. Disangkakan semuanya sudah berjalan dengan baik, semuanya telah berjalan dengan mulus, semuanya telah pun berjalan seperti yang dirancang.
dan Sanusi sudah angkat sumpah sebagai Menteri Besar Kedah, akhirnya PDRM menyatakan akan panggil Sanusi berhubung pamer kertas undi. Ini gara-gara tindakan Sanusi yang dilihat telah digambar oleh media seakan-akan mempamerkan kertas undi beliau yang telah dipangka. Di Kuala Lumpur, polis akan memanggil Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor untuk dirakam keterangan kerana mempamerkan kertas undi pada pilihan raya baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, semua pihak perlu memberi peluang kepada polis untuk menyiasat kes ini. Beliau berkata pihaknya akan memanggil Sanusi untuk dirakam percakapan. Siasatan dijalankan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Polis tidak akan menganiayai sesiapa dan kertas siasatan akan diserahkan kepada pejabat peguam negara, katanya pada sidang media selepas majlis serah terima tugas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di sini hari ini. Razaruddin berkata bagi membuat pertuduhan ia bukan diputuskan oleh pihaknya, tetapi polis akan membuat cadangan kepada peguam negara selepas melihat keterangan. Kita juga takkan hendak memadai tambah keterangan dan terpulang kepada pejabat peguam negara untuk tuduh atau tidak, katanya lagi. Terdahulu, media melaporkan Sanusi didakwa menayangkan kertas undi kepada petugas media yang membuat liputan ketika beliau menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di SIK Kedah. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang mengejutkan kita semua. Apabila anda dengan tindakan Sanusi yang telah pun dikatakan didakwa menayangkan kertas undi tersebut, walaupun Sanusi telah menafikan tindakan itu sebagai tindakan yang sengaja, kerana menurut Sanusi beliau sebenarnya tidak berniat untuk menayangkan kertas tersebut, tetapi terbuka ketika tergesa-gesa ingin memberikan gambar kepada petugas media. Sanusi berkata beliau diperkenal oleh media kerana media yang mengarahkan beliau untuk mengangkat kertas undi itu untuk digambar, tetapi kerana tergesa-gesa, kata Sanusi, maka kertas tersebut terbuka dengan sendirinya dan tidak ada niat untuk Sanusi untuk menayangkan gambar tersebut ataupun menayangkan kertas undi tersebut. Dan menurut Sanusi lagi, beliau kata ada banyak lagi gambar yang telah diambil, tapi kenapa gambar itu juga yang ditularkan, kata Sanusi lagi. Jadi sekarang ini kita tunggu adakah apa-apa keterangan daripada media yang telah mengambil gambar tersebut. Kita menunggu apa jawapan komen daripada media tersebut. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan pendedahan daripada Ketua Polis Negara yang pastinya akan membuatkan Sanusi pening kepala dan Sanusi mungkin akan menyesali perbuatan beliau baru-baru ini. Pada itu, Ketua Polis Negara mengatakan bahawa perbuatan menunjuk kertas undi di pangkah adalah salah. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin menegaskan, tindakan menunjukkan kertas undi yang sudah dipangkah kepada umum adalah satu kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Razaruddin berkata, polis akan menjalankan siasatan sekiranya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap kes terbabit. Setakat jam 6 petang kemarin, belum ada mana-mana pihak tampil membuat laporan berhubung perkara itu. Sekiranya ada laporan, kita akan siasat, kata Ketua Polis Negara pada sidang akbar di Bukit Aman pada Sabtu yang lepas. Pada Sabtu yang lalu, media melaporkan Menteri Besar Kedah sementara pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila secara sengaja menayangkan kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial yang berkongsi gambar Muhammad Sanusi mempamerkan kertas undi berkenan ketika gambarnya direkam petugas media sebelum ia dimasukkan ke dalam kotak undi. Pada sidang akbar sama, Razaruddin berkata,
Pihaknya berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya negeri PRN yang berlangsung di 6 negeri tersebut. Kita memang sentiasa bersiap siaga. Saya amat berpuas hati dengan penugasan mereka di lapangan, ujar beliau lagi. Namun demikian, seperti yang kita telah tahu, Sanusi kata perbuatan beliau sebenarnya tidak disengajakan. Beliau bukan menayangkan kertas undi beliau, kata Sanusi, tetapi beliau diminta, Sanusi kata beliau diperkena oleh media. Kerana menurut Sanusi, media mahu Sanusi menunjukkan kertas undi itu, tetapi oleh kerana tergesa-gesa, kata Sanusi, kertas itu terbuka sendiri dan waktu itulah media menggambarnya, kata beliau. Dan selain itu, Sanusi juga kata bahawa dalam banyak-banyak gambar yang diambil oleh media, kenapa gambar itu juga yang ditularkan, kata Sanusi. Tapi terpulanglah pada anda untuk menilai gambar tersebut. Dalam ruangan ini saya sisipkan kepada anda keadaan gambar sebenar itu, yang mana Sanusi sedang memegang kertas undi yang telah berpangkah tersebut. Adakah pada pendapat anda ada bekas telah dilipat, ataukah memang ditiup angin atau sebagainya? Anda lihat betul-betul gambar itu? Apa pendapat kamu? Cuba perhatikan betul. Bolehkah ada anginkah, atau terbuka secara tidak sengajakah, atau sebenarnya apa yang berlaku? Dan Sanusi kata dia diperkena oleh media pula. Kali ini salah angin, salah kelang kabut, dan salah media pula. Tak tahulah, saya pun tidak tahu siapa sebenarnya yang salah. Adakah ini akan membuatkan Sanusi akan didakwa pula? Dan ada yang bertanya, kalau betul Sanusi melakukan kesilapan tersebut, ataupun didakwa melakukan kesalahan tersebut di bawah kesalahan perkara tersebut, adakah Sanusi akan kehilangan kelayakan sebagai ahli ahli Dewan Undangan Negeri pula? Kerana kalau dia bersalah, akta tersebut menyebut kesalahan itu boleh dipenjara sehingga setahun dan denda sehingga RM3,000 atau kedua-duanya sekali. Kita tunggulah nanti adakah orang yang akan melaporkan, dan adakah akan ada siasatan lanjut terhadap Sanusi. Ikuti terus ulasan dalam channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.